Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kita sambung balik kitab kita ni, kitab Sabilul Muhtadin karangan Syekh Muhammad Arsyad Al-Bajari. Dalam bab asbabul hadath, ini bab-bab perkara-perkara yang menyebabkan hadas. Jadi banyak lagi lah kita bincang dah sebelum ni. Dia baru bincang berapa? 2 ke 3 lah. Jadi sikit barulah bincang ni. Sekarang ni kita nak sambung balik. Kata Syekh Darimi ni. Kata Syekh Darimi, jikalau syak seseorang pada seseorang perempuan, adakah ia mahram baginya atau tiada, maka tersentuh ia dengan dia, tiadalah batal wuduknya kerana mengamalkan dengan asal kekal taharah. Asalnya setiap wanita ni hari dia kahwin ni tapi asalnya bicaranya asal manusia taharah. Dan benda tu gitulah. Jadi yang ambil kiranya dia ni ke mahram ke tak mahram, jika asalnya tidak batal semaya dah. Sebenarnya gitulah 4-3 mazhab lain semata-mata sentuh tidak batal dah. Kata Syekh Ramli dalam Nihayah, dia ambil daripada yang demikian itu, jikalau nikah seseorang lelaki dengan seorang perempuan padahal syak ia adakah antaranya dan antara perempuan itu sesuai yang mengharamkan atau bercampur mahramnya dengan beberapa perempuan yang ajnabi helak dan nikah ia dengan seorang daripada mereka itu dengan syaratnya dan disentuhnya akan dia, nescaya tidaklah batal wuduk keduanya dengan sebab tersentuh serta adalah nikahnya itu sahih, adalah bandingannya seperti nikah seorang lelaki akan seorang perempuan yang majhul nasabnya. Kemudian maka diakui anak akan perempuan itu oleh bapa lelaki itu seperti katanya akan dia bahawa isteri itu anakku, dan nyata sabitlah dengan dia nasab perempuan itu daripadanya, tetapi tiada dibenarkan oleh suaminya akan dia seperti katanya bahawa isteriku itu bukan ia anak bapakku, maka dihukumkanlah dia dengan kekal nikahnya serta sabit bahawasanya perempuan itu saudaranya, maka tidaklah batal wuduk keduanya dengan bersentuh-sentuhan keduanya. Okey, jadi sininya kita baca dah. Syekh Darimi berkata, kalau seorang perempuan diragukan apakah mahramnya ataukah bukan mahram dia, lalu tersentuh dengannya, tidaklah batal wuduknya kerana melaksanakan bahawa asalnya masih suci, asalnya dalam keadaan taharah lepas ambil semaya. Yang diraguinya dia tu mahram atau bukan mahram. Jadi kita kira tak batal dah. Syekh Ramli dalam kitab Nihayah Nihayatul Muhtaj Syarah Minhajul Talibin berkata, difahami dari demikian itu, kalau seorang lelaki mengahwini seorang perempuan padahal ia ragu apakah ada di antara perempuan itu saudara sesusuannya ataukah tidak, bukan adik-beradik sesuai ataupun adik-beradik sesuai, atau bercampur mahramnya dengan beberapa orang perempuan yang lain. Tepat tu campur. Ada mahramnya yang dia haramkan kahwin dan ada perempuan ajnabi dan dikahwinnya salah seorang itu sesuai dengan persyaratan nikah salah seorang dan disentuhnya, tidaklah batal wuduk keduanya kerana tersentuh dan perkahwinannya sah. Tak batal semaya kata kerana tak takut tali keraguan Sebenarnya ni bincang detail. Kalau kita terkira kan, kalau kita ambil jumhur ulama, sekadar isteri ni tak batal sebenarnya, tak bukan. Tak apalah, kita baca dah masalah sebenarnya. Persamaannya seperti seorang lelaki mengahwini seorang perempuan yang keturunannya telah dikenal. Kemudian oleh ayah lelaki tadi diakui bahawa perempuan itu anaknya. Ayah lelaki tu kaya, ini anak dia dah. Nak tinggi lama dah tinggalkan dah. Tahu-tahu puluh-puluh tahun tinggal dah. Umpamanya katanya, isterimu itu anakku. Tetapi suaminya membantah, katanya isteriku bukan anak bapakku. Tak percaya dah. Kata bukan anak pok dah. Bukan adik-beradik lah dah. Tak percaya dah. Maka ditetapkan perkahwinannya tetap sah sahaja dan perempuan itu saudaranya juga, dan tidak batal wuduk keduanya dengan bersentuh-sentuhan. Pakai dua-dua dah. Ni kata aku sekali mikir dah. Kalau adik-beradik lah, apa fikir si terima juga isteri, adik-beradik terima juga dah. Tapi dalam fiqh mazhab ini bincang siapa tak tu mutakhir ni dah. Peringkat mutaqaddim ni tak bincang detail sekarang ni. Tadi perkahwinan yang tidak sah pasal diragukan
kata-kata bapak dia tu tak ada saksi lah. Kalau saksi ramai tu lelaki kau cerita ni lah. Pak dia kata sajanya anak aku ni dah. Lepas tu anak dia tak percaya dah. Tak percaya. Tak ada saksi ke apa kat, kira tak percaya, tak terima lah pasal ayah dia gitu saja dah. Lepas tu kemungkinan adik-beradik sesungguh dah, ataupun saudara dia sungguh dah. Ada saudara dia sungguh dah. Jadi kalau adik-beradik dia sungguh, maka setuh tak batal dah. Diterima dua-dua. Tak batal apa ya, pasal ragu-ragu. Ada. Ya, so apa terima juga tak batal perkahwinan ni kerana tidak diyakini lagi dah. Sekadar sebut ayah dia saja dah. Okey, habis itu. Dan demikian lagi tiada batal wuduk laki-laki yang besar dengan menyentuh kanak-kanak perempuan yang belum sampai kepada had yang dikeingini oleh laki-laki yang punya tabiat yang sejahtera. Dan aksunya sebaliknya dan gitulah. Sebaliknya budak kecil tertuhun orang jatuh tua lah, besar dah. Dan tidak batal wuduknya perempuan yang besar dengan menyentuh kanak-kanak laki-laki yang belum sampai kepada had keinginan oleh perempuan yang mempunyai tabiat yang sejahtera lah. Tabiat sejahtera, hak pakar, hak kata pedofilia ke apa dah. Nak ke budak kecil tu tak boleh pakar lah hak tu. Dan aksunya sebaliknya lah. Terbalik dah, budak kecil jatuh tertuh budak tina besar dah. Dan aksunya dah. Dan tiada batal wuduk yang dengan menyentuh Amrat ni budak jatuh lah. Budak jatuh lelaki yang tak janggut apa dah. Dan jika ada ia sangat elok rupanya, lagi disentuhnya dengan syahwat sekalipun, tak batal dah kalau sama-sama jatuh. Dan tidak batal wuduk dengan menyentuh gigi dan rambut, bulu dan kuku, tetapi sunat bagi yang menyentuh yang demikian itu mengambil wuduk supaya keluar ia daripada khilaf ulama. Gitu pula dah. Dan tidak batal wuduk dengan menyentuh anggota perempuan yang sudah bercerai daripadanya, seperti tangannya yang terputus atau kainnya dah. Kainnya dah. Atau yang lainnya. Dan jika ada anggota yang tercerai itu sampai senisfu sekalipun, bagi dua dah. Sekalipun kerana ketiadaan lazat menyentuh sekalian tersebut itu, maka jikalau dibelah dua atau dipenggal dua seseorang perempuan dengan bersamaan, tiadalah batal wuduk dengan menyentuh tiap-tiap daripada dua suku itu dengan muwafaqah antara Syekh Ibn Hajar dan Syekh Ramli, sama ada yang disentuhnya itu suka yang ada padanya faraj ataupun tiada faraj. Maksudnya kuasa hak ada faraj atau tidak. Ataupun jika ada suka itu tiada bersamaan, maka batallah wuduknya dengan menyentuh suku yang lebih daripada nisfu. Inilah yang tersebut dalam Tuhfah. Maka zahirnya, dan jika ada lebihnya daripada nisfu itu sedikit sekalipun, lebih daripada dua, baru batal. Hasil iktimadkan oleh Syekh Ramli dalam Nihayah bahawasanya tiada batal wuduknya dengan menyentuh suku yang terbanyak daripada nisfu, daripada sebahagian, melainkan jika sekira-kira diitlakkan atas nama perempuan, dan jika tiada seperti demikian itu, maka tiadalah batal wuduk dengan menyentuh dia. Jadi demikian juga tidak batal wuduk lelaki yang besar yang menyentuh anak perempuan yang belum mencapai usia dapat membangkitkan syahwat oleh lelaki yang normal lah. Dan sebaliknya budak kecil setuhun sahur tak batal lah. Dan tidak batal wuduk perempuan yang besar dengan menyentuh anak lelaki yang belum mencapai usia yang dapat menimbulkan syahwat oleh perempuan yang normal dan sebaliknya lah. Dan juga tidak batal wuduk dengan menyentuh anak lelaki yang menginjak usia dewasa amrat. Tapi macam budak tak janggut ke apa lagi lah amrat ni. Sekalipun rupanya sangat cantik dan sentuhnya dengan syahwat sekalipun, sama-sama lelaki sentuh, tak batal dia kata dah. Tidak batal wuduk dengan menyentuh gigi, rambut dan kuku, tapi sunat bagi yang menyentuh yang demikian itu mengambil wuduk. Keluar dari perselisihan para ulama. Dan kalau ada syahwat tu, molek juga, walaupun tidak wajib, molek dia ambil asmai juga dah. Dan tidak batal wuduk dengan menyentuh anggota perempuan yang sudah bercerai dari tubuhnya, seperti tangannya, kakinya atau yang lainnya, sekalipun anggota yang bercerai sampai setengah, kerana tidak terasa lazat menyentuh semua itu. Pendapat ni lah. Kalau dibelah dua atau dipotong dua anggota tubuh seorang perempuan, tidak batal wuduk dengan menyentuhnya pada setiap bahagian dari anggota tadi. Ini telah disepakati oleh Syekh Ibn Hajar dan Syekh Ramli. Baik disentuh itu bahagian tubuh yang terdapat faraj ataupun tidak terdapat faraj. Tapi kalau bahagian tubuh tadi tidak
tadi tidak sama, maka batallah wuduk menyentuhnya bahagian lebih dari setengah. Bahagian lebih tu, satu tu maksud dia dikira tubuh asal lah. Inilah diterangkan dalam kitab Tuhfah, sekalipun lebihnya hanya sedikit. Dan dikuat oleh Syekh Ramli dalam Nihayah. Tidak batal menyentuh bahagian lebih dari separuh, terkecuali jika masih dinamakan perempuan. Dan jika tidak dinamakan perempuan tidaklah batal menyentuhnya. Tu Syekh Ramli kata. Kalau orang panggil tin lagi, tak panggil hati juga, perempuan lagi, maka dia batal. Okey, masalah. Apabila yakin seorang akan dirinya bertaharah, kemudian maka mengkhabarkan, maksudnya dalam keadaan suci ada semai lah, kemudian maka mengkhabarkan seorang adil akan bahawasanya ia disentuh oleh seorang perempuan atau keluar angin, ketuk ni, daripadanya dalam tidurnya, padahal menetapkan ia akan maka'nya, dia duduk tidur molek lah, maksudnya duduk punggung tu, tutup punggung, lebih punggung dia dah, duduk selo kita kata, bila tunggu semaya dia. Tiba orang lain kata, ketuk dah. Nah, kalau dia kata gitu, dia tak sedar, dia tak berasa pun. Pada tempat kedudukannya, wajiblah atasnya mengambil khabarnya, maka batallah dengannya wujudnya. Tapi kalau ada royak, dia tak boleh kata, mana aku ketuk, aku duduk gini dah, macam mana boleh ketuk ni? So, saya ambil semaya juga dah, kaki ni. Oh, ni kaki ni, ego lah sebenarnya. Dia orang royak mesti kena percaya lah tak? Tambah orang tu ada orang juru, bukan orang hak jenis buat nakal sama dah, ngosek orang sama dah. Okey, kalau seorang yakin bahawa ia dalam keadaan suci, kemudian oleh seorang yang adil, orang yang dipercayai lah, memberitahukan bahawa ia disentuh oleh perempuan atau telah mengeluarkan kentut pada waktu tidurnya, padahal punggungnya masih tetap pada tempat duduknya, wajiblah ia menerima berita itu dan batal wuduknya. Kena ambil semai lah, tak boleh kata saya tetap yakin bahawa tidak kentut, tak boleh lah, dia royak dah. Kena pakar bahagia dah. Soalnya, kalau seorang jika bertanya seorang bahawasanya khabar orang adil itu memberi faedah, ia akan zon saja, bukannya yakin 70% dah terik-terik pun dah. Dan asal pada orang yang bertaharah itu bahawa kekal taharahnya, yang diyakinkan, maka iaitu tiada dihilangkan akal dia dengan zon yang hasil dengan khabar orang yang adil, maka betapa kiranya diwajibkan atasnya mengamalkan khabarnya dah. Jawab dia dah. Kalau jawab gitu, tanya gitu dah. Jawabnya bahasanya demikian itu tempatnya pada zon yang tiada didirikan oleh syarak, pada tempat yakin, seperti zon yang hasil daripada khabar orang yang adil pada bilangan rakaat semayang dan bilangan lingkaran tawaf, maka tiada wajib mengambil khabarnya dengan dia. Adapun zon yang didirikan oleh syarak pada tempat yakin, seperti zon yang hasil daripada khabar orang yang adil dengan hadas atau dengan kenajisan air atau kain umpamanya, maka iaitu wajib mengambil khabarnya. Bermula perbezaan antara dua masalah itu bahawasanya wujud bilangan rakaat semayang dan bilangan lingkaran tawaf itu tiada lazim daripadanya kebilangan, kerana terkadang ada diperoleh 4 rakaat sembahyang dan 7 lingkar tawaf, tetapi tiada yang kebilangan daripadanya hanya 1-2, sebab meninggalkan satu rukun atau sebab diperoleh soraf penggantian umpamanya, maka tiadalah memberi faedah khabar orang yang adil dengan dia akan maksud, maka dilarangkan akan dia. Dan jika sampai ia kepada bilangan teratur, sekalipun bersalahan dengan khabar orang yang adil pada kedatangan hadas atau kena najis air atau umpamanya, maka iaitu memberi faedah ia akan maksud. Kerana tiada diperolehi ihtimal yang menggugurkan dia, maka wajib menerima dia. Istimewa pula hadas itu terkadang hasil ia dengan tiada fi'il darinya, dari perbuatannya. Jadi satu masalah ni perbincangan ni. Kalau seorang tanya lah bahawa berita dari seorang yang adil tu kata di ketuk tu memberi kedugaan keras, iaitu zon saja 70% saja, bukan yakin 100%. Sedang dahulunya orang tak adil tetap suci. Asal-asal orang tu kita tidak ketuk dah, saya suci dah. Maksudnya ada semaya. Berdasarkan yang diyakininya, dia tak berasa pun ketuk dah, yang negara dah. Maka tidak dapat dihapuskan dengan zon sebagai hasil dari berita orang yang adil sekalipun. Kenapa ia diwajibkan menerima berita dari orang yang adil tak adil dah? Apa kena terima dah. Sedangkan dia rasa yakin hak dia tak ketuk lagi. Jawapannya bahawa demikian itu hanya merupakan zon yang oleh syarak belum dianggap satu keyakinan. Seperti berita dari seorang yang adil tentang jumlah rakaat dari jumlah lingkaran tawaf, maka tidak wajib menerima beritanya. Tapi kalau cerita pasal orang-orang yang tak cukup rakaat kau, lebih rakaat kau, apa kau, jadi benda tu ataupun tawaf, berapa kali tawaf, tidak wajib terima orang-orang dah. Kita nak percaya boleh, tak percaya pun boleh.
Tapi tak wajib lah kita nak pakai buah kita pun tak apa dah. Sebabnya bilangan rakaat ni tawah ni tidak wajib menerima berita daripada orang yang adil sekalipun. Tapi tentang zon yang syarak dianggap yakin. Seperti zon yang dapat dari berita orang yang adil tentang terjadinya hadas. Atau pakaian dari yang terkena najis. Maka wajib menerimanya. Dia lain isunya. Kalau berapa rakaat ni, kita tak percaya ke orang kita untuk cukup rakaat. Kalau lebih rakaat kau, kalau kita tak percaya pun boleh. Kita pakai buah kita pun boleh. Tapi kalau orang ni ada najis. Saya tengok tadi. Cicak berok kau tak ada masuk air kecing siapa dah. Dalam bekas ni. Ataupun pakaian ni mecik air kecing kau kena najis tadi. Tak ada basuh. Jadi kita kena percaya. Wajib percaya. Bukan sunat-sunat percaya dah. Wajib percaya tak ada pilihan dah. Sebab benda tu dia lain. Keyakinan dia lebih lagi. Dan sedangkan benda tu dia keadaan. Ya adalah berapa keadaan ni. Satu keadaannya orang tu sedar kita ni tidur. Kita ni dia mana bisa lagi. Mana lebih sedar lagi. Dia lebih sedar. Begitu ke pakaian najis ni mungkin dia tengok masa kita tak ada. Sedangkan kalau kita semaya berapa rakaat, tawaf berapa rakaat ni kita sendiri yang lebih dahulu, lebih kita sendiri rasa dulu. Orang lain tu tengok setengah mana kita berapa kali tawaf. Mungkin dia cuai dah. Mungkin tengok tu tengok dia berasa tak cukup rakaat, padahal cukup rakaat dah. Keyakinan kepada orang yang cerita pasal bilangan rakaat dan bilangan tawaf tu sebenarnya tak sapa lah kita kata 70% pun dah. Maksudnya rendah tahap zon. Keyakinan kepada berita dia tu kurang. Sebabnya yang buat tu kita lebih dekat daripada perkara itu. Tapi kalau contohnya ketuk sana dalam keadaan tidur ataupun air terkena najis, pakai terkena najis, ada benda-benda tu mungkin orang pemberitahu tu lebih jelas, lebih tahu sebab dia tengok dengan mata kepala. Di waktu kita tidak melihatnya dah. Gitulah cerita dia. Ataupun kita tak sedar kita dalam keadaan tidur dah. Okey, perbezaan kedua masalah ini. Perbezaan kedua masalah ini bahawa adanya jumlah rakaat solat jumlah lingkaran tawaf tidaklah mesti semuanya itu dihitung dengan jumlah. Kerana terkadang dilaksanakan 4 rakaat solat dan 7 lingkaran, tetapi yang dihitung hanyalah satu saja. Kerana tertinggal satu rukunnya atau satu sebab sehingga tidak termasuk hitungan, maka berita dari orang yang ada setara mana pun dalam masalah ini tidak ada gunanya, bahkan ditinggalkan sekalipun. Walaupun sekalipun jumlah orang yang memberitakan mencapai jumlah lebih dari 3 orang ataupun panggil mutawatir dah. Ramai sangat cerita. Berbeza dengan berita orang yang adil tentang terjadinya hadas atau air terkena najis. Maka berita itu wajib terima kerana tidak mungkin ditinggalkan. Teristimewa hadas itu dapat terjadi kerana bukan dari perbuatannya sendiri dah. Jadi kadang-kadang hadas kau. Kalau hotel setuhan ni tak. Lagilah. Tak khabar. Negara dia tak khabar hotel mana setuh tak. Atas semaya ataupun ketuk dari kat tidur tu. Kemungkinan berlaku lah. Apa yang kata hitungan rakaat ni ada benda kita ni. Tawah ni. Ni kau kita ketuk orang apa ataupun kita tak baca Fatihah ke ataupun ada rukun-rukun kita tinggal. Walaupun nampak macam satu rakaat penuh. Kita tahu bahawa tu tak cukup rakaat dah. Mungkin kita tambah rakaat tu kan. Hak tu tak jadi rakaat tak baca Fatihah dah. Jadi begitulah beberapa perkara-perkara yang tua tu sendiri lebih meyakini di perbuatan dia lah. Sedangkan cerita pasal najis, pasal hotel setuh orang tengah tidur ataupun ketuk ni, walaupun dia sendiri tapi dia tak ada keadaan tidur, dia tidak sedar, maka wajib terima pendapat orang lain dah. Okey, habis tu. Masalah jikalau yakin seorang akan dirinya berhadas kemudian maka mengkhabarkan seseorang adil akan bahawasanya ia telah mengambil wuduk kemudian daripada hadas, tiadalah harus baginya mengamalkan khabarnya bersalahan dengan aksunya sebaliknya. Masalah ini iaitu yang telah tersebut kenyataannya kerana mengamalkan ihtiyat berhati-hati pada dua masalah ini. Jadi dia kata kalau seorang yakin bahawa ia berhadas kemudian diberitahukan oleh seorang yang adil bahawa ia mengambil wuduk sebelum berhadas, maka berita dari orang yang adil tidaklah diterima dah. Jadi dia tetap lagi was-was lah. Dia bukan ketuk, dia was-was. Dia ketuk yang ambil asmanya tidak dah. Sedangkan dia yakin memang dia ketuk tadi. Jadi dia yakin lah. Lebih yakin memang dia ketuk. Cuma dia was-was lah. Ambil asmanya ke tidak dah. Walaupun ada orang yang kata yang ambil dah asmanya dah. Tapi tidak terima orang lain ayat tu. Pasal dia sendiri tahu. Yakin dia lah.
Berbeza dengan sebaliknya, seperti yang telah terangkan di atas, kerana melaksanakan cadangan ihtiyat dari masalah itu dah. Jadi benda ni berbeza dengan kita cerita pasal ketuk tadi lah, masa tidur ataupun satu perempuan masa tidur ataupun pakaian najis, air najis, kita kena pakai abu hoge. Kita walaupun kita yakin setahun mana pun kena pakai abu hoge dah. Jadi lain dalam masalah tak adalah berhadas saja, di mana dia ni waswah dia ambil semaya tapi yakin ketuk terlain dah. Pasal waswah dia kira ambil asal itu tidak ada semaya lah. Okey, ada soalannya. Jika bertanya seorang bahawa khabar orang yang adil pada mengatakan suci kain umpamanya daripada najis, terima ia atas tafsil yang telah terdahulu kenyataannya, maka apa jua perbezaan antaranya dan antara khabarnya pada mengatakan suci? Pada mengatakan suci seseorang daripada hadas, sekira-kira tiada diterima khabarnya pada demikian itu. Jawabnya, bahasanya masalah suci daripada najis terlebih luas daripada masalah suci daripada hadas, dengan dalil sah mensucikan badan atau kain daripada najis dengan tiada niat. Tak niat bersuci pakaian najis pun tak apa, dia kata dah. Tapi sebenarnya niatnya automatik dah. Cuma kerana Allah lah kata tak bicara pun dah. Dan sah ia dengan semata-mata fi'il perbuatan orang lain bersalahan dengan mensucikan daripada hadas. Maka tidak sah ia dengan tiada niat. Jadi kalau kita suci hadas, kita kena niat sendiri dah. Kalau suci najis ni orang lepas cuci pakai kita kita pun tak cuci, tak apalah. Dan tidak sah ia dengan semata-mata fi'il perbuatan orang lain. Kalau hadas ni nak ambil semaya ke, mandi wajib ke, tak orang lain tolong niat kita boleh. Kita sendiri kena niat. Inilah hasil yang tersebut dalam Tuhfah dan Syarah Umbab dan dalam Hasyiah Ibn Qasim dah. Ada 3 kali ni. Orang ni baru habis 3 ni, baru sepak kepak. Jika ditanyakan dah, betul dah. Jika ditanyakan bahawa berita dari orang yang adil bahawa pakaiannya dalam keadaan suci dari najis dapat diterima, seperti dalam perincian pada masalah terdahulu. Jadi kalau orang kata ada najis pakaian dia ke air ke, dah kita kena terima sebagaimana kita kena terima kalau kita tidur boleh duduk tetap punggung, orang kata kita ketuk. Sedangkan kita ni kita yakin kita tak ketuk dah, yakin muka kita tidur dah. Gitulah kita nak pertikaikan dah. Tapi kalau pakaian ni, kalau ayat kita kena najis pakaian kita, dah kita nak percaya dah. Maka apa perbezaan antaranya dengan antara berita orang yang adil yang mengatakan seorang suci dari hadas? Kenapa tidak terima beritanya? Tadilah cerita suci dia ni. Ketuk dah yakin dia tak ada asmaya, tiba-tiba orang kata napuk dia ambil dah asmaya. Was-wasnya tak ambil asmaya ni. Tak boleh terima berita tu dah. Jawabnya bahawa masalah suci dari najis terlebih luas dan dari masalah suci dari hadas. Suci dari hadis najis ni lebih luas, dia kata dah. Suci daripada hadas ni lebih sempit dah. Dengan alasan bahawa boleh menyucikan tubuh atau pakaian dari najis tanpa niat sekalipun dah. Dan boleh dengan perantaraan lain. Pakai kita tak tahu pun. Kita tahu kena najis, pakai kita lepas tu tiba-tiba ada air basuh. Tengok cuci. Lepas tu dan kita cuci bang tak ada bang dah. Kita tahu pun sahabat cucikan pakai kita tapi hilang dah air najis ke apa. Kalau bang sedap dah, mungkin dah basuh, siapa yang basuh kita tahu, tetap kita boleh pakai. Ataupun dah pakai itu najis, lepas tu kabar suci, kita tengok cerita cuci sudah dah. Tak dah. Gitulah maksudnya kita tak niat. Orang lain telah buat kita menyucikan pakai najis tu, kita boleh pakai dah. Berbeza dengan menyucikan hadas, tidak boleh melainkan dengan niat. Tidak boleh semata-mata dengan perbuatan orang lain. Kalau orang lain tolong niat kita, tak boleh. Kita boleh tidur, orang tolong mandi wajib, kita tolong ambil semaya kita ke, tak jadi dah. Kita sendiri kena niat kita ambil semaya dah. Inilah kesimpulan dalam kitab Tuhfah, Syarah Umbab dan Hasyiah Ibn Qasim dah. Okay, habis itu keempat pula. Asbabul hadas, sebab-sebab jadi hadas ni yang keempatnya, daripada segala sebab hadas menjabat suatu, menyentuh suatu suku daripada faras manusia yang wadih dengan suatu suku daripada tapak tangan atau perut jari, sama ada faras itu kubul atau dubur dah. Daripada laki-laki ataupun perempuan, daripada dirinya atau daripada lainnya, dan jikalau daripada mayat atau kanak-kanak yang kecil sekalipun, atau disentuh dia dengan lupanya, atau dengan dipaksa orang ni, digagahi orang atasnya dengan tangan yang
Yang telasa ni maksudnya itulah terbuka dah, tak pelapik. Atau yang zaidah. Tangan yang zaidah sekalipun dan sama ada yang menyentuh dan mencabat itu wadih. Terai lah maksudnya lelaki betul perempuan betul ataupun khunsa. Kerana sabda Nabi SAW, man massa farjahu falitawadda' ni. Man massa farjahu falitawadda'. Artinya barang siapa menyentuh dia farasnya, kemaluannya, maka hendaklah ia mengambil wuduk. Riwayat Tirmizi. Dan lagi sabda Nabi SAW, idza aqda ahadukum biyadihi ila farjihi wa laysa bainahuma satrun wa la hijabun falitawadda'. Artinya apabila menyentuh seorang daripada kamu dengan tapak tangannya akan farasnya, kemaluannya, dan tiada antara keduanya lapiknya, maka hendaklah ia mengambil wuduk. Riwayat Ibn Hibban. Baca sekat tu dulu kan. Jadi keempat, perkara yang keempat lah dari membatalkan wuduk, sebab-sebab membatalkan wuduk ialah menyentuh alat kelamin, alat kemaluan yang bentuknya yang jelas lah, yang terang je lah, dengan sebahagian dari tapak tangan atau perut jari. Maksudnya bahagian ni je. Kalau ni sentuh kat ni tak batal dah. Tapi sentuh kulit perempuan ni, mazhab kita sentuh kat belakang ni batal dah. Tapi sentuh kat melai, guna istilah sama lah, nama asal juga, tapi lain dia. Sentuh ni bagi faras ni hanyalah bagi tapak tangan saja dah. Atau perut jari dia, tapak tangan atau perut jari. Baik faras itu dalam bentuk kubu ataupun tubuh, sama ada lelaki atau perempuan. Baik kelaminnya sendiri maupun kelamin orang lain. Maksudnya kemaluan sendiri atau kemaluan orang lain, sekalipun alat kelamin mayat. Atau anak kecil sekalipun dia. Baby dia dah, anak dia kan. Disentuh kerana lupa atau kerana dipaksa orang dengan tangan asli atau tangan tambahan. Kalau ada cacat tambahan tangan pun, tangan tambahan dia pun kira sentuh juga kan. Baik yang menyentuh itu kelas jelas kelelakiannya atau perempuannya jelas ataupun seorang yang khunsa dah. Dia ada dua alat kelamin dah. Kerana Nabi SAW bersabda, man massa farjahu falitawadda'. Artinya barang siapa yang menyentuh alat kelaminnya, alat kemaluannya, farjahu, dah, hendaklah ia berwuduk. Hadis riwayat Tirmizi, Ibnu Majah dan Ahmad dari Ummu Habibah. Dan lagi sabda Nabi SAW yang berbunyi, idza iftada ahadukum biyadihi ila farjihi wa laysa bainahuma satrun wa la hijabun falitawadda'. Artinya apabila salah seorang kamu merabalah alat kelaminnya dengan tapak tangan dan tidak ada antara biadihi dengan tangan dia, kalau kira dah diterjemahkan dengan tapak tangan, tidak ada antara keduanya lapik, maka hendaklah ia mengambil wuduk. Hadis riwayat Ibn Hibban dari Abu Hurairah. Bermula farash pada luar syamilnya. Yang sempurna ia bagi farash perempuan dan zakar laki-laki dan dubur keduanya lah. Adapun batal wuduk dengan menjabah, menyentuh farash dirinya, maka iaitu sabit dengan nas hadis yang tersebut itu dah. Dan adapun batal wuduk dengan menyentuh farash orang lain, maka iaitu dengan qiyas. Dikarenakan apabila batal wuduk dengan menyentuh farash dirinya sendiri, maka dengan menyentuh farash orang lain terutama batalnya, kerana menyentuh farash orang lain itu terlebih keji daripada menyentuh farash dirinya sendiri. Kerana menghilangkan ia akan kehormatan orang lain, maka dikarenakan inilah tiada batal wuduk orang yang disentuh. Kerana inilah tiada batal wuduk orang yang disentuh farasnya. Dah. Dan pada setengah riwayat, man massa zakara falyatawadda'. Artinya barang siapa menyentuh zakar, maka hendaklah ia mengambil wuduk. Maka zakar itu umum, syamil, sempurna bagi zakar dirinya sendiri dan zakar orang lain. Maka atas riwayat ini adalah batal wuduknya dengan menyentuh zakar orang lain itu dengan nas. Pula bukan dengan qiyas. Jadi ia kalau ada hadis, ada dalil lebih kuat daripada sekadar qiyas ni. Okay, jadi alat kelamin ni dah. Faras ni menurut bahasa meliputilah faras bagi perempuan dan zakar bagi lelaki dah. Dan dubur bagi kedua-duanya, lelaki perempuan, batal wuduk dengan menyentuh alat kelaminnya sendiri. Ditetapkan melalui nas hadis yang disebutkan di atas. Dan batal wuduk kerana menyentuh alat kelamin orang lain. Kerana menyentuh alat kelamin orang lain lebih buruk daripada menyentuh alat kelaminnya sendiri. Kerana melanggar kehormatan orang lain. Kerana itulah tidak batal wuduk orang yang tersentuh alat kelaminnya. Orang kena sentuh tak batal pula dia kata dia. Orang menyentuh batal. Kalau itulah. Dan dalam hadis terangkan man massa zakrahu falyatawadda'.
Barang siapa yang memegang zakarnya, hendaklah ia mengambil wuduknya. Hadis riwayat Ahmad, Tirmizi, Nasa'i dan Abu Daud dari Busrah. Kata zakat ini itu umum meliputi zakatnya sendiri dan zakat orang lain. Maka berdasarkan riwayat ini adalah batal wuduk dengan memegang zakat orang lain dengan nas pula, bukanlah dengan kias lagi dia. Maksudnya kuatlah dalil dia. Syahadana. Tiada beza pada zakar atau farash atau dubur itu antara bahawa ada ia berhubung atau bercerai. Sebab terpotong umpamanya, maka batallah wuduk dengan menyentuh dia. Dan jikalau yang bercerai itu setengah sekalipun, kerana lagi kekal nama zakar atasnya, melainkan kulit hasyafah yang dipotong. Tak kala menyentuh dia, maka tiada batallah wuduk dengan menyentuh dia, kerana tiada dinamakan zakar lagi. Maka diambil daripada yang demikian itu bahawasanya jika dipotong zakar, maka ditumbuk lumat-lumatnya, saya tiadalah batal wuduk dengan menyentuh dia, kerana keluar dia pada ketika itu daripada keadaannya yang bernama zakar lagi dah. Adapun dubur dan farash perempuan yang terpotong, maka tiada batal wuduk dengan menyentuh dia, melainkan jika tanggal padanya nama farash atau dubur. Dan jikalau ada bagi seorang dua zakar atau dua farash, nescaya batal wuduk dengan menyentuh sesuatu daripada keduanya. Jika ada kedua-duanya itu asli atau serupa keduanya dengan yang asli, atau ada salah satu daripada keduanya zaidah tambahan tetapi berbetulan ia dengan yang asli. Dan separuh demikian itulah jika ada bagi seorang dua tapak tangan yang asli, keduanya atau serupa keduanya dengan yang asli, atau ada salah satu daripada keduanya zaidah tambahan tapi berbetulan ia dengan yang asli, maka batallah wuduk sebab menyentuh farash dengan dia dah. Menjabat atau menyentuh farash dengan dia. Tidak ada perbezaan antara zakar atau farash atau dubur, baik masih berhubungan dengan tubuh ataupun sudah bercerai dari tubuh, umpamanya terpotong, maka batallah wuduk dengan memegangnya sekalipun yang terpisah tadi hanya tinggal setengah. Kerana masih lagi dinamakan zakar yang terpotong dah. Terkecuali kulit kepala zakar dah. Kulit ni. Kulit kepala zakar yang terpotong pada saat melakukan khitan dah. Maka tidak batal wuduk menyentuhnya kerana tidak lagi dinamakan zakar. Nah. Dia mengerti dari yang demikian itu bahawa jika terpotong zakar lalu ditumbuk halus, maka tidak batal wuduk menyentuhnya kerana pada saat itu tidak dinamakan zakar lagi. Dan juga kalau dubur dan farash yang terpotong, maka tidak batal wuduk menyentuhnya, terkecuali jika masih dinamakan farash atau dubur. Kalau seorang punya dua zakar atau dua farash, maka batal menyentuh salah satu dari keduanya. Kalau keduanya asli atau serupa dengan asli, atau salah satu adalah tambahan tapi berbetulan dengan tempatnya asli, ataupun serupa dengan asli lah. Dan seperti demikian itulah jika seorang punya dua tapak tangan, keduanya asli atau keduanya serupa dengan yang asli, atau salah satunya tambahan tetapi bertepatan dengan yang asli ni. Mungkin cacat doa lalu lah, nampak macam tangan sungguh ni, maka batallah wuduk dengan menyentuhnya. Apabila ni cerita ni panjang cerita ni, habis dah kita. Kau nak cerita sikit lagi ni. Adapun zakar, maka yang batalkan wuduk adapun zakar yang batalkan wuduk daripadanya, iaitu sekaliannya hingga kulitnya yang menutup hasyafah, selagi ada ia berhubung dengan dia. Adapun farash perempuan, maka yang batalkan wuduk daripadanya iaitu tempat pertemuan dua bibirnya yang mengelilingi akan lubangnya dan laginya tempat khitan. Dan jikalau ada ia panjang sekira-kira zahir hujungnya keluar farash sekalipun, dan tiada membatalkan wuduk daripada farash yang barang yang lain daripada yang demikian itu. Dan ada pun murad daripada halaqah dubur yang membatalkan wuduk, maka iaitu tempat pertemuan keliling lubang dubur, maka tiada batal wuduk dengan menyentuh batin safah dubur, bahagian luar lah, tepi dia dan pelih. Batin pelih kena tak batal dah. Dia zakar sungguh dah, batal dia saja dah. Dan ari-ari dia alik bawah tu tak lah. Dan bulu-bulu yang tumbuh di batas zakar atau farash, tepi-tepi dia alik atas kiri kanan tu, kalau bulu tidak batal. Dan barang yang antara tubuh dan kubur dia, antara dubur dan kubur tu bukan betul-betul dubur dah, tak batal. Adapun yang membatalkan wuduk daripada tapak tangan dan perut jari, maka iaitu barang yang bertemu daripada batin dua tapak tangan dan perut jari tak kala dipertemukan keduanya, serta
ditekan sedikit daun perut dua ibu tangan, dan jika tiada bertemu tak kala dipertemukan sekalipun, demikianlah yang mafhumnya daripada ibarat syarah raud. Adapun yang lain daripada itu seperti sekalian ujungnya, jarinya dan saling-salingnya dan tepinya dan tepi tapak tangannya, maka iaitu tiada membatalkan wudu. Ginilah hak sentuh tapak tangan ni, hak tekan kuat dah. Hak mana hak ni je. Alik atas ni ke tepi ni dah. Tekan ni dah. Hak tepi ni ke, dia bukan sentuh. Sentuh tapak hak ni je kata dah. Kalau kita tekan gini, kuasa ni je, kuasa yang dikatakan menyentuh batal. Kalau sentuh kat belakang ni dah, atau tepi ni dah. Sentuh kat tepi ni, tak batal lagi semaya dah. Bukan main detail lagi. Tapi payah kita kata nak batal bab sentuh ni, betul-betul sentuh tapak tangan. Sentuh kat tepi tak batal lagi. Tapi sentuh hati ni batal belaka pula. Tak ada ni. Jadi mudah. Orang ni payah nak batal dah. Jadi masukkan dari zakat yang batal ke wuduk menyentuhnya ialah seluruhnya sampai ke kulit yang menutup kepala zakat selama masih belum bercerai dari tubuh hak asal dia. Dah. Jadi dimasukkan dengan faraj perempuan yang menyebabkan batal wuduk menyentuhnya ialah pertemuan antara dua tepi yang mengelilingi lubang faraj dan daging tempat khitannya sekalipun panjang sampai keluar hujungnya dari faraj, dan yang lain dari itu sekalipun tersentuh tidaklah. Dan sekalipun tersentuh, tapi yang lain dari itulah. Kalau tepi dia bukan hak tengah dia dah, bukan kuasa tu, tidak sentuh tak batal lah. Jadi dimasukkan dengan lingkaran tubuh yang batal wuduk apabila menyentuhnya ialah tempat pertemuan keliling lubang tubuh dah. Dan tidak batal wuduk dengan memegang bahagian luar tubuh dah. Dan biji kelamin sampai ke buah pelai jatuh dah. Sentuh dia pun tak batal dah. Ari-ari dia bulu yang tumbuh pada pangkal zakar atau faraj dan bahagian antara tubuh dan kubur tu dah. Tempat-tempat lain semuanya tak batal dah. Betul-betul. Kalau kira sini memang kias dah. Tubuh ni tak jelas dalam hadis dah. Mana ada sebut hadis tubuh dah. Dia sebut hadis ni faraj kemaluan saja dah. Dan yang membatalkan wuduk menyentuh dengan tapak tangan dan perut jari ialah tapak tangan dan perut jari di waktu dipertemukan dengan tapak tangan dan perut jari sebelahnya dengan ditekan sedikit, dan perut ibu jari tangan sekalipun ketika dipertemukan tidak bertemu ni. Tadilah kita rapat. Hak mana rapat tu, hak tu jadi kira sentuh. Demikianlah kesimpulan yang terangkan dalam kitab Syarah Raud. Selain dari yang disebutkan di atas seperti hujung jari dan celah-celah jari dan tepi-tepi telapak tangan, kalau tersentuh dengan zakar tidaklah batal wuduknya. Padalah kita bincang sekat tu saja. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika, subhanakallahumma wa bihamdika, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.